Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yassir rabbi tambi khair. Nawaitu i'tikaf fi hadha masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bismillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita menunggu waktu di antara maghrib dengan isyak untuk mendengarkan sedikit perkongsian. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat. Pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, terima kasih Allah kerana mengekalkan kita dalam keadaan suasana ibadah. Hari ni balik kerja, hujan, patut seronok duduk dekat rumah kan, minum teh ke, tengok berita ke. Tapi kita memilih untuk duduk dekat masjid ni. Kayuhlah, basikal ke, motor ke, kereta ke, apa-apa jenis kenderaan lah, datang ke masjid, yang mana kita datang ni hanya semata-mata ingin mendapatkan redha Allah dan juga syurga Allah. Tak kisahlah apa yang kita buat hari-hari pun tuan-tuan. Kita bangun pagi, kita kerja, kita pakai baju, kita fikir nak beli apa, nak sediakan barang apa, bulan ni nak beli apa, kita ni penyokong mana, kejap lagi nak pilihan raya, apa-apa semua itulah. Akhirnya kita nak satu sahaja. Apa dia tuan-tuan? Syurga Allah dengan redha Allah. Itu sahaja. Itu sahaja pengakhiran yang kita nak dalam kehidupan 50 tahun, 60 tahun ini. Yang berbaki kita dalam keadaan hidup di dunia ini, kita hanya nak redha Allah dan juga syurga Allah. Itu sebab kita datang ke masjid, solat berjemaah, mendengar kuliah, kerana ingin mengharapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Sebab apa tuan-tuan? Akhirnya lah kita nak dapatkan keputusan hidup dunia akhirat kita adalah dengan mendapatkan buku amalan kita dengan tangan kanan kita. Ada pun orang yang menjadi ahli neraka, dia akan ambil keputusan hidup akhirat dia adalah dengan tangan kiri dia. Maka hari ini kita renung tangan kanan kita. Tengok tuan-tuan, tangan kanan, tangan kiri. Tangan inilah yang satu hari nanti di mahsyar, tangan yang sama yang akan menerima buku amalan yang Allah akan berikan kepada kita, sama ada keputusannya ahli syurga ataupun ahli neraka. Tuan-tuan, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga tangan kanan yang diangkatkan bukan tangan kiri yang menerima buku amalan tersebut. Sebab bukan kita yang pilih nak angkat tangan tu, Allah yang pilih. Allah yang pilih, dan tangan itu sendiri yang akan terangkat untuk mengambil keputusan sama ada kita ini ahli syurga ataupun ahli neraka. Dia tak boleh pilih tengah-tengah. Ya Allah, boleh tak nak sapu sapah dekat titian sirat? Tak boleh tuan-tuan. Dia dua tempat sahaja. Tak syurga ataupun neraka. Dunia ni kita boleh pilih nak duduk mana. Nak duduk Kota Seri Emas. Kota Seri Emas pun ada juga tempat-tempat dia. Saya tak tahu pula apa, Anggerik lah kan, macam-macam nama-nama tempat ni. Boleh pilih. Tapi dekat akhirat, dua tempat sahaja yang disediakan Allah. Keputusan dia bila? Keputusan dia adalah
waktu kita dihadapkan di mahsyar, dan sekarang inilah di atas muka bumi inilah untuk kita menentukan sama ada kedudukannya itu syurga ataupun neraka. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini kita akan bersama lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita menggunakan kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah kitab sirah perjalanan hidup manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita baca kitab sirah? Kenapa kita nak tahu tentang kehidupan Nabi? Untuk kita mengetahui dan kita contohi bagaimana kehidupan seorang manusia yang mendapat tempat pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca untuk kita teladani dan kita tengok manfaat di dalam kisah-kisah ini, dan untuk kita rasa cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada benda yang lain tuan-tuan. Sebab itulah tujuan kita mempelajari sirah, supaya hadir rasa cinta itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sempurna iman seseorang itu sekiranya dia tidak meletakkan tempat yang pertama cinta dia pada Allah, dan yang kedua mestilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan tujuan itulah kita mempelajari sirah. Sirah Nabi ada dua fasa. 53 tahun kehidupan Nabi di Mekah, kemudian 10 tahun kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi 53 tahun campur 10, 63. 63 tahun itulah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan saya ulang setiap kali kita memulakan kuliah kita, supaya kita ingat garis masa dan juga kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara amnya. Kita masih lagi bersama dengan Nabi di Mekah. Di Mekah kita masih lagi berada di fasa awal pembentukan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan yang lepas, bulan yang lepas, kita dah lihat dah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah secara terang-terang. Memulakan dakwah secara terang-terang. Terang ni maksudnya apa? Nabi jumpa je mana-mana orang, Nabi akan cerita tentang Islam. Bukannya secara sembunyi-sembunyi dah. Dulu Nabi panggil seorang, Nabi tengok dari jauh, dia ni berpotensi untuk menerima Islam, Nabi datang kepada dia. Nabi kumpulkan di rumah Arqam bin Abi Arqam untuk cerita tentang Islam. Tapi kali ini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sekarang tiba masanya untuk dakwah secara terbuka. Selepas dakwah secara terbuka tuan-tuan, sambutan dia tidak beberapa menggalakkan. Tidak berapa menggalakkan. Kerana apa? Kerana ditentang oleh orang-orang Mekah Quraisy, pimpinan-pimpinan Mekah Quraisy. Kita dah lihat dah pada kali pertama mereka tak kisah. Sebab apa? Yang masuk ikut ajaran Muhammad, yang ikut adalah di kalangan hamba-hamba dan orang-orang miskin yang tidak mempunyai kepentingan. Tak apalah, bagilah orang miskin. Tapi bila mereka nampak hari demi hari, bulan demi bulan ada peningkatan untuk orang masuk kepada Islam, maka mereka mula bimbang. Apa yang mereka lakukan antaranya adalah berjumpa dengan Abu Talib. Jumpa dengan Abu Talib, wahai Abu Talib, anak saudara kamu ni dia bawa satu ajaran yang baru yang menghina ajaran nenek moyang kita. Wahai Abu Talib, halang dia. Abu Talib tak buat apa-apa pada pertemuan yang pertama, sehinggalah kali ini Quraisy memberikan kata dua, wahai Abu Talib, kalau kamu tak dapat nak halang anak saudara kamu, kami akan halang anak saudara kamu dan kamu pun akan kami perangi. Dan akhirnya Abu Talib jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kaummu dah berjumpa dengan aku. Sebenarnya dah banyak kali dah. Tapi kali ini mereka memberikan kata dua, kalau kamu tak berhenti, aku pun kena, kamu pun kena. Beginilah Muhammad, dulu aku bagi kamu untuk sebarkan Islam, kali ini sudahlah, cukuplah, demi kesejahteraan dan juga keharmonian orang-orang Mekah. Tuan-tuan, Abu Talib pada ketika itu sebut atas dasar kekeluargaan. Itu anak saudara dia sayang anak saudara dia. Dan juga disebut perkara tersebut demi keharmonian Mekah.
Sebab Abu Talib ini adalah pemimpin Mekah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, wahai bapa saudaraku, kalaulah mereka bagi hadiah sekalipun yang mustahil. Apa hadiah yang mustahil tu? Matahari dan juga bulan. Untuk aku tinggalkan agama ini tidak sesekali sehinggalah Allah memenangkan agama ini ataupun aku mati dalam menjalankan dakwah ini. Full stop, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Abu Talib menjadi lembut hati dia. Sebab apa tuan-tuan? Itu anak saudara dia, tak ada ayah, tak ada ibu, adik-beradik pun tak ada. Itulah seorangnya Muhammad, anak saudara kepada Abu Talib. Maka dia kata, wahai Muhammad, melihatkan ketegasan kamu ini, tak apalah, kamu sebarkanlah dakwah ini, ajaran Islam ini, selagi mana aku hidup, aku akan mempertahankan kamu selagi ada nyawa di dalam tubuhku ini. Jawab Abu Talib, tuan-tuan. Sayangnya Abu Talib ini, dia mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana keluarga, atas dasar ada hubungan darah, bukannya kerana Allah ataupun kerana Islam semata-mata. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Dalam tempoh 4 bulan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah secara terbuka, 4 bulan tu tuan, macam-macam yang dirangkakan oleh kerajaan Mekah ni. Antaranya, satu, mereka jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, mereka mesyuarat nak bagi gelaran apa dengan Muhammad. Kita nak tuduh apa? Kita lah tuan-tuan, nak tuduh, contohlah nak tuduh siapalah, orang dekat sana ke mana ke kan. Nak bagi gelaran ni mudah je, banyaknya idea. Tapi nak bagi gelaran kepada Muhammad ini tak boleh. Sebab apa? Semua gelaran-gelaran yang jahat ataupun profession yang jahat tak sesuai kepada Rasulullah. Nak kata ahli sihir, tak nampak macam ahli sihir. Nak kata dukun, tak boleh pula nak kata dukun. Nak kata gila pun tak boleh nak kata gila. Sebab keseluruhan penduduk Mekah mengiktiraf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang baik, orang yang amanah dan yang bercakap benar. Semua orang sebelum Nabi menjadi Rasul, semua orang sepakat menyatakan bahawasanya Muhammad adalah orang yang begitu. Jadi nak bagi gelaran ni tak boleh. Tak boleh sampailah seorang iaitu Walid bin Mughirah, dia ini otai Mekah, orang lama Mekah, dia ini hidup pada zaman tentera Abraha tu, datang nak menyerang, dia bagi idea, dia kata kita gunakan Muhammad ini, dia bukan penyihir tapi dia gunakan perkataan-perkataan sihir yang boleh memisahkan ahli keluarga. Kemudian dia dah bagi gelaran. Habis dia bagi gelaran, mereka menggunakan perang psikologi. Apabila orang-orang Islam lalu pergi ke kedai dan sebagainya, mereka semua akan mengenyit-ngenyitkan mata, membuat mimik-mimik muka, saling menunjuk-nunjuk dengan mata dan juga mulut. Tuan-tuan, siapa yang pernah buat ni? Ini adalah perangai orang-orang musyrikin Mekah dahulu. Buat macam tunjuk tu. Dia tak sebut pun, sampai dah tu. Macam tu tuan-tuan. Itu adalah perangai ataupun perkara yang tak baik yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Mekah. Dia buat dengan gaya macam tu supaya orang-orang Islam ini menjadi lemah dan tidak bersemangat. Kemudian mereka tetap juga menuduh Muhammad ini dengan perkataan-perkataan gila, walaupun hakikatnya mereka sendiri akui tak boleh bagi gelaran tersebut. Tetap panggil gila. Muhammad, kamu ni gila lah. Walhal mereka dah bermesyuarat tak boleh bagi gelaran yang sebegitu. Jadi bila lihat semua ni dah dijalankan, orang Islam masih lagi kukuh, Rasulullah tetap lagi berdakwah. Akhirnya mereka berjumpa dengan Muhammad. Hantar wakil Utbah bin Abi Mu'id. Dia kata apa? Wahai Muhammad, beginilah kami dah mesyuarat. Kalau kamu nak jadi orang yang kaya, kami bagi kamu orang paling kaya sekali dekat Mekah. Kalau kamu nak perempuan, cakap je mana-mana perempuan, kami akan datangkan dia kepada kamu. Wahai Muhammad, kalau kamu nak jawatan sekalipun, wahai Muhammad, kami bagi kamu jawatan. Sekarang juga kita boleh bagi ataupun lantik kamu menjadi ketua Mekah. Sebutkan saja. Maka Rasulullah SAW tolak ke semua tawaran-tawaran tersebut. Dia kata Nabi tak kata nantilah bincang dulu lagi 3 hari bagi jawapan. Tak.
Nabi tolak pada ketika itu juga dengan tawaran-tawaran dunia. Akhirnya tuan-tuan, mereka jumpa sekali lagi. Kali ini yang turun adalah lebih ramai. Mereka adalah menteri-menteri di kalangan Quraisy yang bijak. Yang bijak dan cerdik. Kita tengok bijak ke cerdik cadangan yang dia nak bagi ni. Dia datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya siapa? Dia adalah Walid bin Mughirah, orang yang tadi saya katakan, Umayyah bin Khalaf, kemudian ada Al-Ash bin Wa'il. Ini adalah orang-orang cendekiawan ataupun ada kepentingan dan juga pemimpin-pemimpin Mekah. Mereka datang nak tengok bijak ke tak bijak dia punya idea ni. Dia kata beginilah wahai Muhammad, kami dah buat macam-macam kepada kamu, dah tawarkan kamu dengan habuan-habuan dunia, kamu tolak kesemuanya, beginilah. Macam ni. Kami bagi cadangan, setahun ini kita sembah Allah. Kemudian tahun depan kita sembah berhala. Maksudnya apa tuan-tuan? 2023 ni kita sembah Allah, nanti masuk 2024 kita sembah berhala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolak masa tu juga. Kemudian ditanya lagi. Dia cadangkan lagi, wahai Muhammad, beginilah, kalau sebulan pun kamu tak nak, 6 bulan. 6 bulan kita sembah Allah, 6 bulan kita sembah berhala. Rasulullah tolak serta-merta dan akhirnya mereka kata, wahai Muhammad, sehari kita sembah Allah, sehari kita sembah patung-patung kita. Tuan-tuan, dalam bab akidah, Nabi tolak dan tak ada kompromi. Mana boleh tuan-tuan mengarut, walaupun mereka ini adalah di kalangan cendekiawan ataupun pimpinan atas kerajaan Mekah, cadangan-cadangan yang mereka bagi ini semuanya tak logik. Dia ibarat tak logik tu apa? Ayam mahal, jangan makan ayam. Contoh. Cadangan yang begitu. Hari ini sembah Allah, esok kita sembah berhala. Tak boleh tuan-tuan. Itu adalah perkara yang mustahil yang akan dilakukan kerana mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan surah Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadi, bagi kamu agama kamu, kami tidak akan sembah apa yang kamu sembah dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Bagi kamu agama kamu dan bagi kami agama kami. Allah bawa turun ayat tersebut asbab daripada perbincangan yang mereka lakukan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, akhir sekali mereka tengok semua benda-benda yang mereka buat ni semuanya tak jalan. Dalam tempoh 4 bulan tuan-tuan. Benda yang saya katakan ini adalah benda hari-hari. Hari-hari dan juga perang psikologi ni, gelaran yang diberikan kepada Nabi ini hari-hari. Hari-hari Nabi tempuh dalam tempoh 4 bulan tuan-tuan. Akhirnya mereka bermesyuarat. Mereka wujudkan satu jawatan kuasa. Memang betul tuan-tuan, mereka wujudkan satu jawatan kuasa yang terdiri daripada 12 hingga ke 25 orang yang diketuai oleh siapa? Abu Lahab. Abu Lahab sendiri yang melantik diri dia. Dia kata tak apa, kita tubuhkan jawatan kuasa ini, aku sebagai bapa saudara Nabi, aku sebagai bapa saudara Muhammad, aku sendiri yang akan tentang dia, aku jadi ketua, aku pengerusi. Tuan-tuan, begitu semangatnya Abu Lahab dalam menentang anak saudara dia hanya kerana dia membawakan Islam kepada penduduk Mekah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Dalam mesyuarat tersebut mereka berbincang. Apa yang mereka laksanakan sebelum ini semuanya tidak menjadi dan tidak berhasil. Akhirnya mereka mencapai satu keputusan, iaitu nak hentikan dakwah Nabi secara total. Maksudnya padam terus cahaya Islam ini daripada tersebar secara total. Maksudnya terus hilang. Apa yang mereka buat? Antaranya tuan-tuan, mereka mencadangkan untuk menyeksa mu'alaf baru yang masuk Islam. Dah mula dah tuan-tuan, jenis seksaan, cara kasar yang digunakan oleh pemimpin Mekah. Tuan-tuan, ini kita tak lalu. Kita tak lalu zaman ini tuan-tuan. Para sahabat dengan Rasulullah lah yang lalu yang menempuhi
kehidupan pada awal-awal kedatangan Islam. Kita duduk dekat masjid ini, dekat surau ini, dalam keadaan kita boleh solat dalam keadaan tenang. Kita datang masjid, belum ada siapa pun buat roblok, pergi pukul belasah kita. Nanti hari ini kita akan lihat apa yang ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Akhirnya Abu Lahab mula memainkan peranan dia, antaranya adalah dia melemparkan batu, dah mula baling batu tuan-tuan, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memaksa anak lelaki dia menceraikan isteri masing-masing. Sebab apa? Abu Lahab ni dia ada 2 orang anak yang dia kahwinkan dengan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah dan Ummul Kulthum diceraikan oleh siapa? Anak Abu Lahab. Nak cerita, kita nak serang habis-habisan ni, Abu Lahab kata kepada anak dia, ceraikan isteri-isteri kamu. Sebab apa? Isteri-isteri mereka itu adalah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ruqayyah dan Ummul Kulthum, puteri Rasulullah. Dua-dua ini tuan-tuan, Ruqayyah dan Ummul Kulthum ini meninggal ketika Nabi masih hidup lagi. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesemuanya wafat ketika Nabi masih hidup lagi. Kita pernah tengoklah wartawan kan, ditemu bual orang yang anak dia mati lemas. Anak dia mati lemas, ditemu bual, tak boleh lah, saya nak duduk rumah tu pun tak boleh. Sebab apa? Terbayang-bayang. Dia merangkak dekat situ, dia main, dia panjat kat situ, situ katil dia. Terbayang-bayang, tak boleh nak pindah. Nak pindah, berhenti kerja, tak terurus. Baru seorang anak yang Allah ambil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah uji ke semua anak Nabi kecuali Fatimah yang meninggal beberapa bulan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Allah uji semua anak Nabi meninggal dunia. Tuan-tuan, Nabi juga manusia biasa yang mempunyai rasa sedih, dan inilah yang digunakan oleh orang-orang musyrikin Mekah. Apa yang mereka buat ketika anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya Ibrahim yang meninggal ketika masih lagi kanak-kanak ataupun bayi, orang-orang musyrikin Mekah yang diketuai oleh Abu Jahal, dia kata apa? Tengok, Muhammad dia dah meninggal, anak dia dah meninggal. Anak dia meninggal, lepas ni dia tak ada dah zuriat keturunan. Tuan-tuan, kita lah dalam keadaan sedih lah. Belum pernah lagi orang kutuk sampai macam tu kan? Contohlah kita kehilangan orang tersayang, itu pun sudah cukup menyedihkan. Bayangkan orang tambah lagi dalam keadaan orang kutuk kita, hina kita. Tak ada anak, padan muka dia, apa lagi, nanti tak ada keturunan, apa ni, semuanya mati, satu-satu mati. Inilah yang digunakan oleh Abu Jahal dalam merendah-rendahkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah uji tuan-tuan, Allah uji. Allah nak tengok bahawa sesungguhnya, wahai Muhammad, aku uji kamu, aku ambil anak-anak kamu, adakah kamu akan kekal bersama aku ataupun engkau meninggalkan ajaran ini? Adakah Rasulullah penat ke, kata ya Allah nak pencen lah, tukarlah Nabi lain, tak semangat? Belum pernah tuan-tuan. Nabi teruskan dakwah hinggalah ke akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, 2 anak ini, iaitu Ruqayyah dan Ummul Kulthum ini, akhirnya Allah gantikan dengan suami yang baik, manusia ketiga terbaik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Uthman bin Affan. Yang pertama sekali, Uthman bin Affan berkahwin dengan Ruqayyah, dan apabila Ruqayyah meninggal dunia, Sayyidina Uthman bin Affan berkahwin pula dengan Ummul Kulthum. Allah gantikan dengan lelaki yang lebih baik lagi, dunia dan akhirat. Kemudian kita nak lihat lagi, mereka diejek, orang-orang musyrikin Mekah ejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina, mengatakan bahawa zuriat keturunan Nabi habis semuanya mati, sedangkan kamu itu adalah pesuruh Nabi, kenapa anak-anak kamu itu keseluruhannya mati? Lalu Abu Lahab sentiasa membayangi Nabi. Abu Lahab
dia sentiasa membayangi Nabi. Membayangi ni apa tuan-tuan? Dia upah. Dia upah seorang yang pandai juga ceramah macam Nabi. Pandai berceramah macam Nabi, pandai berkata-kata macam Nabi, pandai tarik penonton, pandai ambil hati orang. Cumanya orang ini dia menceritakan cerita-cerita dongeng dan cerita-cerita khayalan supaya orang lagi minat. Maksudnya bila Nabi pergi jumpa orang ni, Nabi buat ceramah dekat situ, dia pun duduk kat tepi situ ganggu dengan cerita-cerita dongeng dia yang boleh membuatkan orang lebih tertarik dengan cerita yang diupah oleh kerajaan Mekah ini. Kerajaan Mekah tuan-tuan, upah mestilah mahal kan? Mestilah mahal sebab apa? Dana peruntukan daripada kerajaan diberikan kepada dia ni untuk membayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cerita-cerita karut dia tuan-tuan. Kemudian isteri Abu Lahab. Isteri Abu Lahab ini siapa dia? Ummu Jamil binti Hab. Ummu Jamil binti Hab. Dia ni adalah saudara perempuan dengan Abu Sufyan. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Abu Lahab ini dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ni siapa? Dia adalah panglima perang. Panglima perang di pihak Quraisy. Nanti akhirnya dia akan masuk Islam juga. Bezanya dia adalah panglima perang di pihak Quraisy. Dia ini akan memimpin peperangan Badar, memimpin peperangan Uhud, memimpin peperangan Ahzab. Semua perang. Dia masuk Islam lambat tuan-tuan. Abu Sufyan ini masuk Islam lambat. Dia dengan Abu Lahab ini adalah adik-beradik ipar. Tak tahu siapa abang ipar ataupun siapa yang adik ipar. Isteri dia ini adalah adik-beradik dengan Abu Sufyan. Apa yang berlaku? Ummu Jamil ni, Ummu Jamil binti Hab. Nama dia pun disebutkan dalam surah An-Masad, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Tuan-tuan tengok apa yang Ummu Jamil ni buat. Ummu Jamil ni tuan-tuan, dia buat apa? Dia ikat duri-duri. Dia ikat duri-duri dengan tali yang dipintalkan dengan daun-daun kurma. Apa yang dia buat? Dia selerakkan pada jalan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak lalu keluar daripada rumah. Jiran tuan-tuan. Abu Lahab ini jiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiran berbelas tahun. Kita lah jiran kita, kucing dia buang air besar dekat depan gate kita kan, mengamuk kita. Itu tak sengaja tuan-tuan, tak sengaja. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa sesungguhnya memang jiran dia ni, Ummu Jamil ni yang buat perkara tersebut. Untuk apa? Untuk melukakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencederakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia letak berbelas tahun tuan-tuan, berbelas tahun Nabi tahu, tapi Nabi bersabar tuan-tuan. Kerana apa? Nabi tahu bahawa sesungguhnya jalan dakwah ini sangat berat dan sangat berliku. Buahnya apa tuan-tuan? Buahnya Nabi akan tuai waktu nanti kita akan lihat keseluruhan penduduk Mekah tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Islam dalam peristiwa pembukaan kota Mekah nanti. Itu hujung dah tu, dah ending dah. Dah ending. Apa yang berlaku lagi? Ummu Jamil ini tuan-tuan, Ummu Jamil ini selain daripada dia buat perkara tersebut, dia buat satu lagi perkara, iaitu satu hari dia bawa batu. Dia bawa batu besar, dia cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Dia ambil batu daripada rumah dia pergi cari keliling kota Mekah tu. Akhirnya dia nampak dekat teduhan Kaabah, dia nampak Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah berehat di sebelahan Kaabah. Ummu Jamil datang bawa batu. Dia kata dengan Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, mana sahabat kamu? Mana kawan baik kamu Muhammad? Hari ini aku nak hempuk, nak ketuk, nak baling batu ni dekat kepala dia." Tuan-tuan, Abu Bakar pening. Dia kata, sebelah aku ini adalah Rasulullah.
Takkanlah Ummu Jamil tak nampak bahawa sesungguhnya Nabi ada duduk dekat sebelah dia. Apa yang dikatakan Ummu Jamil? Ummu Jamil kata, kami tidak akan taat dengan ajaran dia. Kami akan tolak utusannya dan kami akan asingkan diri kami daripada agama dia. Dia tolak terus tuan-tuan. Dia blok terus. Lalu Abu Bakar bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis Ummu Jamil pergi nak cari Nabi kat mana? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, sesungguhnya kamu bersama dengan aku. Bagaimana Ummu Jamil tak nampak kamu berada di sebelah aku? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab bahawa sesungguhnya Allah lah yang telah menutupkan matanya daripada melihat aku pada waktu tersebut. Tuan-tuan, kadang-kadang seseorang itu apabila dia dikasihi oleh Allah dan sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mendatangkan pertolongan dengan pertolongan yang seperti ini. Kemudian kita nak tengok lagi apa yang berlaku. Nabi SAW satu hari, yang kita tengok ni tuan-tuan adalah benda yang Rasulullah terima hari-hari. Bila kita tengok satu persatu ujian ini, satu pun belum pernah kena dekat kita. Satu pun, saya baru cerita 2-3 cerita, satu pun belum pernah kena dekat kita lagi. Tuan-tuan, kita setakat apa dapat mesej ataupun WhatsApp orang serang kita. Orang serang kita, apalah pengurusan tak bagus dan sebagainya. Habis lemah semangat, letak jawatan dan sebagainya. Tak apalah, uruslah benda ni, aturkanlah program ini sendiri. Baru WhatsApp je tuan-tuan, kita dah mula patah semangat dengan perkara-perkara tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima berbelas-belas ujian. Antaranya satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak solat. Nabi nak solat, ketika itu tuan-tuan, Nabi lalu dekat 5 orang pembesar Quraisy. Siapa 5 orang pembesar Quraisy ini tuan-tuan? Dia antaranya adalah Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'id, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf. Ini antara nama-nama pembesar-pembesar Mekah dan nama-nama yang paling masyhur dalam merencanakan idea-idea untuk memusnahkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka buat? Nabi solat, mereka duduk di situ melihat Nabi sedang solat. Mereka kata, siapa dekat sini yang berani, ada riwayat bagi tahu janin unta yang dah lama mati. Maksud dah lama busuk. Yang lama busuk dibiarkan di tepi situ. Siapa berani ambil janin unta ini yang sudah menjadi najis ini, pergi letak kepada Muhammad waktu di tengah sujud. Siapa berani buat macam tu? Tuan-tuan, salah satu orang ni, dia adalah siapa dia? Dia adalah Uqbah bin Abi Mu'id. Tuan-tuan tahu, Uqbah bin Abi Mu'id ini sebelum Rasulullah menjadi Rasul, dia adalah sahabat baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi rumah dia, dia pergi rumah Nabi. Nabi ziarah dia, dia ziarah Nabi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan bahawa sesungguhnya dia adalah pesuruh Allah, kawan-kawan Utbah bin Abi Mu'id ni kata apa? Kamu kalau ikut Muhammad, dah tak boleh dah join kami. Dah tak boleh dah duduk minum kopi dengan kami sekali. Dah tak boleh dah nak karaoke dengan kami sekali. Dah tak boleh dah nak mengetih sekali. Kamu pergi je dengan Muhammad, dah tak boleh dengar geng dengan kami. Akhirnya tuan-tuan, Utbah bin Abi Mu'id ini, dia termakan dengan perkataan-perkataan kawan dia. Dia kata apa? Tak apalah, aku tinggalkan Muhammad, aku bersama dengan kamu. Tuan-tuan bayangkanlah, kalaulah Utbah bin Abi Mu'id ini bersama dengan Rasulullah, dia adalah sahabat tuan-tuan, sahabat Nabi, yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat ini yang sebahagiannya dijamin untuk menjadi ahli syurga, masuk syurga tanpa hisab, lebih kurang dalam 70,000 orang di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku tuan-tuan? Uqbah bin Abi Mu'id kata, biar saya yang buat, biar aku yang buat. Ada riwayat lain kata bahawa sesungguhnya dia dicabar.
nak menunjukkan bahawa dia dah tak berkawan lagi dengan Muhammad, kamu buat, wahai Uqbah bin Abi Mu'izz. Dia pun buat, tuan-tuan. Dia ambil, dia letakkan waktu Rasulullah tengah sujud, diletakkan. Tuan-tuan, baru lepas korban kan. Bayangkanlah, ini bukan janin unta, bayangkanlah tu yang busuk-busuk apa semua perut yang ada najis tu, orang letakkan kat kita. Berhenti kita solat, mengamuk kita, hilang waras kita, tuan-tuan. Nabi buat apa? Nabi sujud sahaja. Nabi sujud, semua orang tak berani untuk membantu Rasulullah ketika itu kerana jumlah orang Islam sangat sedikit pada ketika itu. Siapa yang datang, tuan-tuan? Anak Rasulullah, iaitu Fatimah. Fatimah datang dalam keadaan dia membersihkan kotoran-kotoran daripada tubuh ayah dia, sambil berkata, apalah salah ayah aku? Apalah salah ayah aku? Harta kamukah yang ayah aku ambil? Jawatan kamukah yang ayah aku ambil? Perniagaan kamukah yang ayah aku ambil? Apalah salah ayah aku ini sehingga ayah aku ini dilayan dalam keadaan begini? Fatimah ketika itu, tuan-tuan, dia sebut perkataan itu. Akhirnya bila Nabi selesai memberikan salam, Nabi datang kepada 5 orang ni. Samsing lah 5 orang ni. Nabi datang, Nabi pandang seorang-seorang, Nabi sebut satu-satu nama. Nabi kata, wallahi laqad ji'tukum bidzabihi. Nabi kata, demi Allah, kamu semuanya ini akan mati disembelih. Tuan-tuan, semua kelima-lima nama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, akhirnya mereka ini senyap sunyi, tuan-tuan, bila Nabi menyebutkan perkataan itu, kerana mereka tahu Muhammad kalau bercakap itu adalah perkataan yang benar dan perkara itu mesti jadi. Senyap mereka daripada ketawa tadi, akhirnya semuanya terdiam. Dan ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, akhirnya mereka ini semuanya mati dalam peperangan Badar. Semuanya mati dalam peperangan Badar. Seawal tahun 2 Hijrah lagi, mereka telah pun mati. Awal lagi, tuan-tuan. Abu Jahal tu yang kita tengok lawan-lawan Islam tu, tahun 2 Hijrah, mati dia dalam peperangan Badar yang pertama. Tak sempat dia nak merasa perang Uhud ataupun perang Ahzab dan sebagainya. Nyawa dia sampai takat itu sahaja yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, tuan-tuan, akhir yang seterusnya, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini, tuan-tuan, saya cerita ni adalah perkara yang dilalui oleh Rasulullah. Baru kita tahu hari ini dakwah Nabi ini susah. Kita sebut, tak apalah, dia Rasul, tak apalah, dia adalah kekasih Allah. Tuan-tuan, Nabi manusia biasa. Nabi pun kalau dia sedih, dia susah, dia sakit, dia akan rasa sakit, tuan-tuan. Itulah Nabi SAW. Umayyah bin Khalaf ini pun sama, nyawa dia sampai tahun 2 Hijrah saja. Dia buat apa? Dia buat gosip sampai Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Hulumazah. Surah Hulumazah, tuan-tuan. Tuan-tuan balik tengok apa yang berlaku. Allah cerita tentang golongan ini bahawa sesungguhnya mereka ini yang mereka tahu hanyalah hari ini untung berapa, hari ini duit banyak mana, lepas ni nak dapatkan duit nak ikut mana, nak berniaga apa. Itu sahaja yang mereka fikirkan di dalam benak hati mereka. Allah rakamkan apabila Umayyah bin Khalaf ini, dia buat apa? Dia buat gosip, merosakkan ataupun membuat orang benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Abi Mu'izz ini, satu hari dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah waktu dakwah secara terang-terangan. Kemudian dia nampak Ubay bin Khalaf. Dia kata, Uqbah ni, dia cakap dengan Ubay, dia kata, Ubay, kau pergi ludah Muhammad tu. Ubay bin Khalaf ni, tuan-tuan, dia terus bangun daripada tempat tu, datang kepada Nabi, ludah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat, tuan-tuan, perangai orang dulu. Kita dengar ni bukan untuk kita ikut perangai yang macam ni, untuk kita lihat bahawa sesungguhnya kesusahan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diludah, tuan-tuan.
Dia ludah. Ubay bin Khalaf ini tuan-tuan adalah satu-satunya manusia yang dibunuh dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Uhud. Nanti kita akan tengok dalam peperangan Uhud bagaimana Ubay bin Khalaf ini akhirnya mati dia dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh dia dalam keadaan menggunakan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Kita masuk pula bab sahabat tuan-tuan. Saya sambung satu saja. Sahabat. Dan kita akan sambung pada pertemuan yang seterusnya melihat sahabat-sahabat di kalangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima siksaan. Satu hari Abu Bakar dan Nabi keluar berdakwah. Mereka tak akan berdakwah sama-sama tuan-tuan. Kalau Nabi pergi lorong kanan, Abu Bakar akan pergi lorong kiri. Sebab apa? Kalau Nabi dah dakwah sini, Abu Bakar pergi belah kiri. Boleh cover kawasan yang lebih luas. Tak akan pergi sama-sama. Ketika itu tuan-tuan, Abu Bakar dia melihat bahawa sesungguhnya Nabi sedang dipukul. Dahsyat tuan-tuan. Sepak terajang ini Nabi dah selalu kena. Dah selalu kena waktu awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi terima tuan-tuan? Nabi dibelasah dan akhirnya Abu Bakar datang untuk meleraikan. Abu Bakar datang untuk meleraikan. Abu Bakar kata apa? Ataqtuluna rajula ayyakulla rabbiyallah. Kamu nak bunuh ke seorang lelaki yang hanya semata-mata menyatakan bahawa Tuhan dia adalah Allah? Takkanlah sebab dia kata Tuhan dia hanyalah Allah, kamu nak pergi belasah dia, nak pukul dia sampai lunyai, sampai pingsan. Dan akhirnya tuan-tuan, Abu Bakar dibelasah. Abu Bakar dipukul sehingga menyebabkan dia pingsan, dan sehinggalah dia diselamatkan oleh kabilah dia. Kabilah dia iaitu daripada Bani Taim. Tuan-tuan, walaupun ketika itu sebahagian kabilah dia tak masuk Islam, tapi orang Arab, dia kalau bangsa dia ataupun keturunan dia, kabilah dia itu adalah kabilah yang sama, dia akan tolong. Dia pasti akan tolong dan bantu walaupun berbeza agama sekalipun. Mereka selamatkan sehingga orang tak cam pun itu adalah Abu Bakar. Tuan-tuan bayangkan, dibawa ke rumah siapa? Ke rumah ibu Abu Bakar. Abu Bakar ini dibawa ke rumah ibu kepada Abu Bakar, iaitu Ummu Khair. Bila bawa dalam keadaan tak sedar dan berbaring. Dia punya kabilah-kabilah dia semua, kaum dia kata apa? Dia kata Abu Bakar hari ini akan menemui ajal dia. Sehingga petang akhirnya Abu Bakar sedar, dan ketika Abu Bakar sedar, ibu dia ni, Ummu Khair ini nak menyuapkan makanan ataupun minuman. Nak suapkan minuman, Abu Bakar tolak dengan cara yang lembut. Abu Bakar bangun dan tanya, "Ma fa'ala Rasulillah?" Bagaimana keadaan Rasulullah? Tuan-tuan, dia bangun dalam keadaan dia pun dah cedera parah. Dia bangun, perkataan pertama dia, "Bagaimana Rasulullah? Sihat ke Nabi? Bagaimana keadaan Nabi?" Lalu jawab adik Saidina Umar yang ada pada ketika itu, dia kata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Arqam bin Abi Arqam. Boleh tak bawa aku untuk berjumpa dengan Rasulullah? Lalu dipapahlah siapa dia? Ummu Khair ini bersama dengan anak dia iaitu Abu Bakar dan beberapa orang untuk pergi ke rumah Arqam bin Abi Arqam ini untuk melihat sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pandang Abu Bakar, Abu Bakar pandang Nabi. Lalu Abu Bakar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, ini ibuku. Ini ibuku, dia ibu yang baik dan dia melayani anak-anak dia dengan sangat baik. Wahai Rasulullah, doalah pada Allah supaya diberikan hidayah kepada ibuku." Nabi terus berdoa pada ketika itu juga, dan akhirnya ibu kepada Abu Bakar dan juga ayah kepada Abu Bakar iaitu Abu Quhafah memeluk Islam tuan-tuan. Akhirnya itulah permintaan yang diminta oleh Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan seseorang yang dah menerima Islam,
Apa lagi yang diharapkan tuan-tuan selain daripada ahli keluarga dia pun turut menjadi orang Islam. Jadi sekadar itu dulu, insya-Allah pertemuan yang seterusnya kita akan lihat sesaan yang ditanggung oleh para sahabat radhiyallahu anhum. InsyaAllah sekadar itu dulu. Yang baik datang dari Allah. Yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita di mahsyar nanti bersama dengan para nabi dan para rasul, asbab daripada kita membaca kisah para nabi dan para rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Permudahkan, ringankan sakaratul maut kami, ya Allah. Jadikan kubur kami sebagai taman syurga. Jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan berikan buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hisablah kami dalam keadaan ihsan, ya Allah. Permudahkanlah proses timbangan mahsyar kami, ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.